البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد ذو الباعث الشاهد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المبدي المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم مؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعال البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال المفسد الجامع الغني المكرم المانع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dikasihi Tuan Pengurusi Surau Madrasah Al-Khairiyah Salak Selatan. Orang panggil Salak South. Kalau kenal lagi Salak South. Inilah antara tempat yang dihuni oleh orang Melayu kat Salak South ni, inilah. Yang lain ni banyaknya orang Cina lah. Dan ni lah rumah saya. Ni jalan 18, 108 ni. Tu rumah saya. Nombor 18, jalan 18, 108. Dulu bujang duduk sini lah. Duduk sini lah surau je. Kalau datang sayang sini lah surau. Dulu arwah ayah ni pengusi surau ni. Pengusi surau ni. Lepas tu sebelum Covid tu mak cakap kau ngajar lah sini, kau ngajar lah sini, kau ngajar lah sini, ngajar lah kejap. Apa Covid tak ngajar pula dah. Sibuk sangat saya ni. Lepas tu ni Haji Bakar tadi, yang pengusi tadi, dia sebelah rumah saya. Kami adik-beradik panggil dia Abang Bakar. Dia gelar diri dia Pakcik Bakar. Tapi kami panggil dia Abang Bakar. Memang sangat rapat lah. Dulu arwah ayah saya meninggal bulan Ogos 8 Muharram 1990. Mandi kat sini lah. Masa tu umur saya berapa tahun 90 lah. Dia umur, kita kata baru anak 2. Masa tu rasa yelah, ayah sakit dah lama kan. Sedih juga lah. Nangis dekat depan pintu rumah. Nangis. Adik pun nangis. Abang Bakar dia datang. Pok lah. Cai, kau kena kuat. Kau ada adik. Mak dia kata, saya memang bagi Cai lah. Cai, kau kena kuat. Dia dah cakap. Jadi Abang Bakar ni kira macam keluarga kami lah. Keluarga kami dia punya keluarga. Saya memang dengan keluarga ni saya sangat hafal lah. Okey, hari ni kita nak belajar. Mudah-mudahan Allah izinkan kita faham. Benda yang sangat penting, ibadah yang pertama akan dikira di waktu dibangkitkan di padang mahsyar. Dulu guru cakap apa? Bangun je,
Bila time kira amal, first solat. Okey. Guru buat macam mana? Okey, solat. Tengok. Engkau hidup berapa lama? Berapa waktu kau semayang? Okey, check. One by one. One by one. Dekat lagi. Okey. One by one. Dia akan check satu per satu. Dia akan check satu per satu. Guru cakap apa? Kalau dia check, okey, engkau hidup berapa tahun? Okey, 50 tahun. Kali 365 kali 5 berapa waktu? 90,000 waktu. Okey, check. 90,000 waktu ada tak dalam buku amal kita? Kalau dia check tak cukup, guru buat macam mana tau? Guru saya buat macam mana? Dah, pergi. Orang pula. Tak cukup sebenarnya kau. Pi mana? Dia tanya. Dia tanya kami. Pi mana? Pi mana? Balik salah saut. Semayang tak cukup. Ada benda tak cukup. Ada benda tak kena. Semayang tak sah. Ada tak semayang. Tak qadha. Tak taubat dengan Allah. Tengok tak cukup. Dah. Pi mana? Pi neraka. Berapa lama? Satu waktu. Ulama kata 80,000 tahun dia akan direndam dalam neraka. Satu waktu bang. Satu waktu. Kalau satu hari tak semayang, 400,000 tahun. Satu hari. Itu yang pi. Kalau orang malaikat kata, dah. Dia akan kata, aku jaga mak aku. Aku sedekah duit kat masjid. Aku hantar pisang kat masjid. Aku sembahyang tarawih. Aku sembahyang puasa sunat. Aku pergi haji tiap tahun. Aku pergi umrah tiap tahun. Mana ni? Tak, pi. Kenapa pi? Solat bila tidak cukup, solat bila tidak diterima, yang lain tidak akan dinilai. Itu yang penting baca solat betul. Itu yang penting mesti buat solat betul. Kau tidak nanti? Ni yang kita takut ni. Ya Allah, aku dah derma kat Hafiz. Tak ada. Kenapa? Solat yang akan pertama dinilai, jika solat itu betul, yang lain akan dinilai. Diterima. Jika solat tak betul, habis. Adik-adik tak bangun subuh. Ni anak kecil ni. Aku tak bangun tu sama tak bangun. Adik tu tak satu waktu, tak mayang, masuk neraka 80,000 tahun. Tahu tak? Kau tak 80,000 tahun lama mana? Satu waktu je. Satu waktu je, cukup. Kalau itu pun tidak menakutkan, cukup lah. Jadi ni yang kita nak belajar ni. Moga-moga kita belajar solat kita tepat dan Allah SWT terima dan dia beri pahala. Kenapa? Inilah benda akan diperiksa. Macam kita nak pergi luar negara kan. Dah pulang rumah ni nak kereta ni. Apa kita check? Selalu apa kita check? Pasport. Bini kata bang pasport. Sampai dalam kereta, bang pasport. Saya kalau pergi luar negara, dalam kereta start enjin, buka beg balik, beg yang ada bawa beg kecil kan. Buka. Pastikan pasport saya, rumah saya, kalau anak saya ikut, mesti ada. Bawa jalan. Walaupun tadi rasa dah masuk beg, kena check. Kenapa? Tak ada pasport, kau balik. Dekat airport pun dah tak ada jalan dah. Balik rumah balik. Kenapa? Pasport tak ada. Tak boleh cakap dengan pegawai custom tu, saya dah prepare, dah buat persiapan nak pergi jalan ni 4 bulan lalu, tuan. Saya dah blond rambut, saya dah bagi rambut saya lurus, nak cantik. Saya dah beli baju ni 5 bulan lalu untuk saya keluar negara. Saya dah beli baju sejuk, saya dah beli sarung tangan, nak main salji. Tak boleh. Awak pasport tak ada. Sama macam tu. Ya Allah, aku dah sedekah. Aku dah puasa. Aku tahajud malam hari, ya Allah. Rupanya semayang dia salah. Tak ada. Macam tak ada pasport lagi lah. Tak ada. Pergi balik rumah. Aku kat sikit flight ke benda ke pergi. Tak boleh lepas. Kenapa? Pasport tak ada. Sampai Mekah, pasport ada. Visa pun tak ada. Balik. Orang Arab kata balik. Pergi balik. Tak boleh masuk. Wah, saya nak buat umrah ni. Saya dah nazar nak buat umrah. Tak. Visa tak ada, balik. Macam itulah ukur dia. Kalau semayang ini salah, kalau semayang ini tak belajar betul-betul,
Silap maknanya dikira tak semayang. Bila tak semayang, amalan lain Allah Ta'ala akan takkan nilai, tidak akan beri pahala. Itulah bahayanya kalau sembahyang tidak betul. Itu bahaya. Ada orang tak kisah. Dia ambil ilmu sembahyang sekolah darjah 5, darjah 6 dia harap itu. Itu macam tak belajar. Sebab tu, everybody must make yourself available, hati, jasad kita, nak terima ilmu, akal kita, dan kita mesti belajar secara serius. Kalau nak selamat ke akhirat. Program ni dah rancang dah lama dah. Tapi mula bincang, ni bulan berapa? Mula bincang bulan Ogos. Kakak saya dah cakap bila orang buat ni? Bulan Ogos dia bincang. Tu buku tu, yang ada buku, dapat buku tak? Saya dapat buku. Tu saya dah bagi sebulan lalu tau. Dah lama ni persiapan ni. Persiapan ni lama. Perbincangan mereka AJK lama. Macam nak kahwin kanak lah kata. Berapa kilo daging, berapa ni nak jemput. Mak Ngah tak jemput. Pak Long tak jemput. Alamak ni tak jemput ni. Saya tak ada fikir apa-apa lah. Saya buat macam selamba saya lah. Saya cakap dengan Abang Ipah, lambat lagi, tak apa. Kita pergi pergi sekarang. Orang nak bincang apa. Akhirnya dengan izin Allah, terjadilah program ni. Itu izin Allah lah, bukan kita punya urusan. Allah yang izinkan walaupun kita mengurus. Okey, tengok ni. Ini adalah pembukaan. Kita belajar soalan ni. Nombor 1, kita nak tahu makna. Mula-mula kita faham soalan ni makna dia apa. Lepas tu kita faham apa? Apakah makna? Kita kata kita nak kena faham makna soalan. Makna apa? Kena faham dulu. Macam kita pergi airport, kita pergi Mekah, nak kena ada visa. Visa dia apa? Tu dah faham visa tu apa? Takut nanti visa pun tak faham, tinggalkan visa atau pasport. Visa bukan pasport, pasport lain, visa lain. Boleh tak plus slide? Dah, ada. Makna ni ialah maksud yang dikehendaki oleh syarak. Yang undang-undang agama kata inilah makna-makna. Kami dulu baru belajar dulu, Ustaz selalu cakap makna-makna. Makna bahasa Arab lah. Apa makna-makna? Jadi kena faham dulu. Makna ni apa? Orang tanya kita apa makna solat? Apa makna? Makna ni apa maksud dia solat ni? Kalau kita tengok makna dia ada dua lah. Satu dia terjemah kepada bahasa Melayu. Solat ni makna dia doa. Dari mana ulama kata solat ni makna doa? Okey, kita tulis sendiri, banyak benda kita tulis sendiri ni. Bila sahabat Rasulullah, dia datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, ibu dan ayahku telah meninggal dunia. Apa patut aku buat untuk tolong mereka? Nabi kata, sallu alaihim. Ada kita mana solat? Sallu alaihim. Apa sallu alaihim? Doakanlah mereka. Jadi kalau mak bapak dia dah meninggal, mak saya pun dia mati kat sini, pilih betul. Yang semua kawan tahu kan dia meninggal Jumaat pagi tu. Sallu alaihim. Doakan dia. Cara nak tolong mak bapak yang dah mati, ialah doa. Kalau tolonglah bawa ke hospital, tak ada dah. Doa, sebut nama lagi bagus. Malam-malam bangun, lepas semayang doa. Allahumma filna dzunubana wal walidayya. Lepas tu kalau boleh sebut nama dia. Ya Allah, kau ampuni dan kasihilah. Sebutlah Abdul Hamid bin Musa, bapa saya. Engkau ampuni dan kasihilah Kalsum binti Ismail, itu mak saya. Rahmatilah dia sebut nama dia lagi baik. Kesanilah mereka seperti mana mereka mengasihani sejak kecil kami, sejak kecil lagi.
Dia memang dia kesian ketua. Dia sayang kita. Ini soal nafikan. Saya kalau hari Jumaat, dulu masa-masa saya sihat, saya kalau kerja dekat sekitar KL ni kan, saya tak pergi outstation, saya pergi kat sini. Hari Jumaat, pukul 12.30, pukul 1 dah sampai rumah mak makan. Lepas tu saya makan kat luar. Mak saya dia akan cakap makan. Kalau saya tak makan, dia akan cakap makan. Kenapa kau tak nak makan? Lepas tu dia cakap kakak saya, kenapa saya tak nak makan? Dia sebenarnya risau saya tak makan. Kakak saya kata kau makan sikit depan dia, baru dia diam. Semua saya dah mula sakit. Makan. Bila dia nak meninggal ni, dia punya kadang-kadang dia ingat, dia lupa. Dia meninggal pada usia 80 lebih. 83 kot. 83. Lagi. Mana bini apa? Berapa ni? 83 Ni abang ipar saya dia ingat 23 tahun. Masa tu dia 80 lebih, dia terbaring kan, dia tak ingat. Lepas tu saya ngajar sini maghrib. Saya datang awal lah, pukul 6.30 saya sampai lah, sebab saya nak tengok dulu. Ya mak, nak pergi surau ni mak, malam ni ngajar. Lepas tu saya kata nak pergi surau. Nak pergi sembahyang Jumaat dia kata. Sebab dia ingat dulu, saya main datang sini Jumaat. Lepas tu dia kata, nak pergi sembahyang Jumaat ke? Lepas tu dah maghrib lah. Lepas tu dia dah mula lupa ingat lah. Dia kata nak pergi sembahyang Jumaat. Saya tahulah, saya faham kenapa dia cakap begitu. Sebab dia ingat saya ni dulu kan datang. Jadi kalau saya berdiri depan dia, dia suka tepuk pokok saya. Kenapa buncit? Kau tak makan ubat ke? Dia bagi saya ubat. Saya makan yang terbelahak. Tahu tak ubat piuk? Tahu ubat piuk tak? Tahu ubat piuk tak? Orang usul kata ubat piuk. Dalam piuk yang belanga tu, dia ada taruh daun. Saya makan, mak saya ketawa, kau ni makan ubat tak nak. Dia suruh, jangan buncit-buncit lah, betul lah tu, untuk kesihatan tak baik. Lepas tu kita cakap apa lepas tu nak tolong mereka ni, doakan. Datang belajar, niatkan pahala ni pada ibu bapaku. Boleh juga. Pahala kita tak kurang. Hadiahkan pahala belajar, pahala apa-apa mengaji kan. Hadiahkan pada kedua ibu bapa. Okey. Itu nama dia doa. Ingat aja, sallu alaihim. Itu makna doa. Dalam kitab lain dia kata doa-doa yang baik. Ada juga takrif yang lain. Doa-doa yang baik. Okey. Dari segi istilah. Ni dia. Solat ni boleh tambah perkataan, gabungan beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Okey, kalau orang tanya kita, solat ni apa? Solat ni adalah gabungan beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan dia mempunyai syarat-syarat tertentu. Tahu tak berapa puluh orang semayang, berapa ratus orang semayang, berapa ribu semayang, berapa puluh tahun semayang. Tanya semayang apa? Dia tak boleh jawab. Tunggu je kak. Tunggu. Jawab. Dari segi bahasa terjemah pun tak tahu, dari segi istilah pun tak tahu. Dia betul-betul orang jahil yang tentang solat. Tu jahil. Orang bodoh tengah semayang. Dalam situ semayang ingat lain. Ingat kampung, ingat mak, ingat anak kat asrama, ingat ini, ingat itu. Ingat nasikan TV, ingat bola, ingat kerja, ingat apa, ingat gini, ingat appointment kat klinik, ubat dah ambil ke belum. Ingat nak ambil darah, ingat itu ini. Jasad di depan Allah, hati dia mengata. Guru kata, nanti Allah akan cakap, inilah solat orang munafik. Tahu munafik kan? Tahu munafik? Munafik ni mulut cakap A, hati dia B. Mulut kata dia sayang Islam, hati dia benci. Dia mulut dengan hati tak seiring. Itu nama dia munafik. Takut malaikat kata, dia tunggu kita luar surau. Ni munafik ni munafik. Dia cakap dengan malaikat lain. Ini munafik. Ini munafik. Kita dicop solat orang munafik. Kenapa? Hati pada lain. Kalau hati pada lain. Tak belajar cara khusus solat, tak belajar. Saya dulu buat khusus 3 hari dekat tu. Apa? Kagat apa sebab tu? Masjid Khalid Al-Walid.
Rancangan je buat untuk tentera. Tapi tentera tak datang. Yang datang nak murid datang. 160 orang. Ni pun ramai daripada yang luar karya ni anak murid lah. Angkat tangan, berapa orang? Usah. Ni, yang angkat tangan ni semua orang sini. Ni semua orang-orang yang belajar dengan online dan bila ada program, dia datang lah. Dia datang. Yang ni paling kurang lah, 30 orang. Kalau kita buat tempat lain, 160, 150, selalu dia orang ada lah. Datang, campur dengan anak karya. Anak karya tak ramai dulu. Yang ramai orang luar ni, tak apalah. Kita kata apa? Nak kena belajar khusyuk. Nak kena belajar. Satu hari dia kena belajar buat khusyuk ni. Teknik-teknik dia, bagaimana cara nak buat. Ulama' ni buat macam mana, ulama' ni buat macam mana. Jangan semayang nanti jadi lalai. Rupanya dia menjadi seorang munafik pada solat dia. Ya Allah dah ancam dengan neraka wil kan sebenarnya tak khusyuk. Guru kata dulu, neraka wil ni, dia dihuni, dia penduduk dia, dua golongan yang mesti ada. Satu dia solat, satu dia lalai. Ni golongan neraka wil. Guru kata nanti neraka wil nanti na'udzubillah min zalik. Orang dalam neraka wil nanti dia boleh berbual. Kau madrasah Sarasatan kan? Engkau aku tahu, masjid dengan bersih kan? Kenapa mereka boleh berbual? Engkau bersih di surau ni. Mereka semayang. Tapi malangnya semayang dia memasukkan dia ke dalam api neraka. Apa? Lalai, tak khusyuk, belajar nak khusyuk pun tidak. Makna bacaan solat pun tak erti. Apa Allahu Akbar? Apa Allahu Akbar maksud apa? Allah Maha Besar. Itu bukan maksud. Itu terjemah. Apa makna? Tak erti dia cakap. Mana nak khusyuk semayang? Tak erti Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Ibadah solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah. Apa maksud hidup kita kerana Allah? Tak faham, tak belajar dekat luar. Macam mana kata hidup kerana Allah? Hidup ni apa? Makan, minum, tidur, kerja. Macam mana kalau saya kata saya nak minum ni kerana Allah? Ini contoh saya kata ni. Dalam Minhajul Abidin dia sebut, lepas tu dia belajar tasawuf. Minhajul Abidin kata, engkau nak makan, kau nak minum, engkau niatkan, aku minum, hilang dahaga, aku boleh sambung taat pada engkau, wahai Tuhan. Itu dalam kerana Allah. Di samping kita baca doa. Kita nak tidur, kita penat, malam kita ngantuk. Kita tidur, kita niat, ya Allah aku nak tidur, supaya bangun aku segar, engkau beri aku tenaga, aku boleh sambung taat aku pada Allah. Itu nama dia tidur pada Allah. Niat supaya dapat sambung taat. Niat supaya hilang lapar, kenyang, dapat tenaga, sambung taat. Itu dia makan kerana Allah, minum kerana Allah, tidur kerana Allah. Kau tak belajar tak tahu. Okey, apakah makna istilah? Istilah ni apa? Segi bahasa ni terjemah. Istilah ni apa? Dia menghuraikan terjemah. Terjemah tadi doa, dihuraikan doa ni. Dihurai macam mana? Seperti yang disediakan oleh ulama dan mereka sepakati, inilah makna solat. Mereka sepakati. Inilah makna solat. Lepas tu dah kena tahu apa makna istilah, apa makna terjemah. Sekali belajar je, dah cukup. Nanti puasa ada makna terjemah, ada makna istilah. Dah faham dah? Istilah apa, terjemah apa? Lepas tu nak belajar ni nak kena belajar betul-betul lah. Kalau kita belajar begitu-begitu, kita tak dapat ilmu. Tak dapat Ilmu ni di makhluk. Dia makhluk Allah. Dia hanya hadir pada tempat-tempat yang tertentu. Nama dia hati. Dia kena hadir pada hati yang rendah. Dia kena hadir pada hati yang sungguh-sungguh. Imam Ghazali kata apa? Ilmu ni ibarat air. Dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Air memang dia jatuh ke bawah. Tak ada air naik ke atas. Kalau kawasan berbukit sini, di sungai, abang tengok air akan datang ke sini. Tak ada air datang ke sini. Tak ada. Jadi air ni dia tempat tinggi, dia pergi ke tempat rendah. Atas bukit, dia turun bawah.
Kata Imam Ghazali, begitu juga. Ilmu agama ni, dia hanya akan mengalir pada hati yang rendah. Tu hati. Kalau kita datang kan, alah solat ni kecil dah belajar, aku tahu. Dia tak akan datang. Kenapa? Dia tak boleh pergi cepat tinggi. Sebab dia dah tinggi. Ilmu Allah ni kedudukan dia mulia, kedudukan dia tinggi. Dia hanya hadir pada hati yang rendah. Lepas tu orang yang makin belajar, makin rasa bodoh. Bila belajar dia kata, baru aku tahu aku bodoh, ilmu ada chance untuk datang pada hati dia lah. Tapi kalau dia belajar, dia dah rasa pandai. Dah pandai ni, tak ada apa ni. Dan sembahyang sama juga, dia kata. Kalau rendah itulah sembahyang dia mana ukur lain. Selalunya orang tak dapat ilmu. Kenapa? Hati dia tinggi, ilmu tak boleh naik ke dia. Aku nak kena belajar ni, nak kena bawa hati yang rendah. Okey, ni. Apakah makna perkataan? Itu pada perkataan. Bacaan yang wajib dibaca. Bacaan yang wajib dibaca. Apa nama dia? Dalam fiqh dinama rukun kauli. Kauli apa? Kalau kita kata kaul pendapat, perkataan, bacaan, itu nama kaul. Kauli. Dalam sembahyang ada 5 bacaan yang mesti baca. Kita tahu takbiratul ihram. Kalau salah baca, macam sah. Nanti saya cerita. Tengok dulu apa benda yang baca-baca. Fatihah. Lawatan Nabi. Tayat akhir. Ucapan salam. 5. Selain daripada ni, sunat. Ni, wajib. Abang tahu tak? Ada orang tak tahu. Ada orang tak tahu. Iftitah sunat. Ada orang tak tahu. Ramai orang tak tahu. Terutama orang yang belajar. Kadang-kadang orang tak belajar. Bila datang surah orang tak belajar. Pun tak tahu. Jahil betul. Kesian. Tengok. Ini 5 ni kena baca dengan betul. 5 ni nama dia kauli. Rukun. Dan dia ada syarat yang kena dipatuhi. 4 syarat umum. Apa? Tak boleh tukar huruf. Tak boleh tambah huruf. Tak boleh kurang huruf. Tak boleh. Mesti dengar kita sendiri. Mesti dengar dia sendiri. Kalau dia tukar huruf, dia tambah huruf, tak sah. Contoh, takbiratul ihram. Baca dia Allahu Akbar. Kalau dia baca begini, Allahu Akbar, sembahyang dia tidak sah. Kenapa? Dia tambah alif kat depan. Tanda dipanjang alif. Allah. Kalau imam itu tak ikut, dia tak ada, tak sah. Terpanjang tu A tu. Maknanya ditambah alif lagi. Ditambah mat. Huruf mat. Allah Akbar habis. 60 tahun semayang, 60 tahun Allah di mana dia. Kenapa? Ditambah huruf. Allahu Akbar. Tambah huruf. Alif, kaf, ba, alif, ra. Sepatutnya alif, kaf, ba, ra. Tapi bila bar tu panjang, dia ada alif. Itu tambah huruf. Allahu Akbar. Tak salah semayang. Kenapa? Syarat pertama, tak boleh tambah huruf. Nombor 2 tengok. Tengok nombor 2 ni. Tengok nombor 2. Kotak tu. Ramai orang tambah huruf tanpa sedar. Ramai orang tambah huruf tanpa sedar. Tayat akhir. Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Ada baca wa ala ibadillah, habis memang, habis tak sah. Dapat tambah ha. Sama huruf. Ar-Rahmanir Rahim. Ma. Ada orang baca Ar-Rahmanir Rahim. Habis semayang dia. Kenapa? Tambah huruf. Huruf apa? Nun. Dia ma ni rahim, bukan man ni rahim. Tengok tayat akhir. Assalamualaikum. Kalau dia baca Assalamualaikum, tak salah bayang. Kenapa? Tambah mim. Tambah mim. Assalamualaikum. Tambah mim.
Betul? Assalamualaikum. Kalau tak belajar, kita tak dengar, kitab kata inilah kesalahan yang biasa dibuat oleh orang awam. Kurang huruf pun ada ramai orang buat. Kurang huruf. At-tahiyatul. Habis mayang, habis. Tak sah. Dulu ada orang kat masjid, orang perempuan, suruh belajar, kuliah isyak. Dia ambil mic. Dia kata, Ustaz boleh betul ke tak saya punya bacaan tahiyat? Dia kata nanti lepas mayang, jangan baca daripada bawah ramai. Dia perempuan. Lepas mayang saya duduk sini, isteri saya duduk sini, dia baca. Dia kata, orang dah ramai balik. At-tahiyatul. Habis, dia kata salah. Cukup, tengok baca lain dulu. Kenapa? Dia tinggal ya. Ya ni dua. Bila sabdu, tulisan dia satu. Ya dua. Bila sabdu, tulisan dia satu. Bacaan dua. At-tahiyat. Abang tahu tak? Saya ni pengalaman sebagai jemaah. Saya biasa dengar orang baca sebelah saya ni. At-tahiyatul. Habis tak salah semayang dia. Saya rasa lepas pergi salam, saya rasa macam nak cakap dengan dia. Bang, abang baca salah tau tahiyat. Bahasa macam nak buat. Tapi mengenalkan orang Melayu ni banyak keturunan Hanibat, keturunan Makilau, saya tak nak buat. Kalau orang tua lagi payah. Aku dah poi haji 3 kali tau. 1 naik kapal, 2 naik kapal terbang lah. Aku tahu itulah yang dia salah baca. Dia tak pernah duduk belajar. Dia baca at-tahiyatul. Salah, tak salah. Bukan at-tahiyatul, at-tahiyatul. Dekat situ pun dah memang tak salah. Kenapa? Mengurangkan huruf. Nampak tak kau tak belajar ni? Tak boleh tukar huruf. Nampak? Kalau tukar huruf. Nampak orang tukar huruf? Nampak orang tukar huruf? At-tahiyah. Dia baca at-tahiyah. Hi tu bukan ha tu. Ha bulat. Tak salah sayang. Tak salah sayang. Assalamualaikum wa ala aiba. Kan 3 ain tu. Ustaz kata hati-hati itu 3 ain. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Dia baca assalamualaikum wa ala. Kan alif tu jadi. Bila ain ditukar pada alif, tak salah semayang dia. Lepas tu nak faham cara umum ni macam mana? Tak boleh tukar huruf, tak boleh tambah huruf, tak boleh kurang huruf. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatuh thayyibatu lillah. Lah bukan la. Al-ilah tu al-ilah. Dia patut lah. Sebab kalimah Allah kita hujung dia ha. Thayyibatu lillah. Dia baca thayyibatu lillah. Nampak bila tak? Dia buang apa? Ha. Bila dia buang ha, dia kurang huruf. Sedangkan bacaan tu wajib dibaca. Menyebabkan apa? Tak sah semayang. Kenapa? Gagal melaksanakan rukun. Abang tak belajar satu hari abang cek abang tengok semayang masuk longkang. Tahu masuk longkang tak? Semayang masuk tong sampah. Kenapa tak ada nilai? Kenapa? Salah sini, silap sana, silap sini. Kenapa baru tahu silap? Selama ni kenapa tak tahu silap? Kenapa? Tak apa. Tak tengok Astro. Tak tengok movie. Kenapa? Tak belajar. Surau beritahu pasang poster kat depan tu. Kau nampak poster depan kan? Tadi aku masuk, aku kata sini mana nak belajar ni? Kau punya aku. Bang, nampak abang? Kalau dia kata sini mana nak belajar ni? Kau punya muka sendiri. Kau pada muka. Orang buat poster tak datang, orang hantar WhatsApp tak datang, ada je hal nak pergi sini, nak pergi orang kahwin. Pengantin belum bangun bang pukul 8. Pengantin belum bangun tau. Jangan menyibuk-nyibuk. Pukul 12 kan pergi, pukul 2 kan pergi, pukul 4 pun boleh pergi lagi. Utamakan belajar agama dulu. Kecuali kita dah pernah belajar tak apa. Ini kesalahan yang sebut pun, macam aku juga silap. Nampak? Bujur datang lagi. Salah semayang nanti tukar-tukar huruf. Nanti Ustaz Jidin ketiga nanti dia akan ajar dengan detail. Dengar, ambil perhatian. Jangan salah masa baca. Apa jangan lagi? Dengar telinga sendiri. Ada orang baca hati. Ada baca separuh kat luar, separuh hati. Ada baca tak salah semayang. Kenapa? Hu akbar tidak didengari.
Biasa tak boleh main itu. Kalian ingat? Au. Tak sah. Kenapa? Buat kepada lelaki. Ada tu, au. Bar. Tengah tak ada. Tak sah, tak sah. Betul? Baca-baca lelaki. Bismillah. Al. Tak sah. Kenapa? Dia mesti mendengarkan 142 huruf. Ada telinga dia. Biasa soalan apa orang tanya dalam bab ni? Ustaz, dia baca kuat nak mengganggu saya. Apa ganggu pula? Betul tak? Kita semayang ni nak ingat Allah dengan kalimah-kalimah Quran, patut tak ganggu. Tak adalah kuat sangat dia baca, betul tak? Kadang-kadang memanglah orang tua, telinga dia tak nak dengar. Orang sini tak adalah orang lain lah. Bang, nanti balik bang pergi ke dekat Com. Kat Com. Betul bang, ke dekat Com. Balik bang pergi ke dekat Com, beli telur. Dia balik dia buat telur. Telur yang pergi mengangkut. Mana telur bang? Oh telur, ingat telur. Lepas tu kita cakap belajar dengan sungguh-sungguh. Moga-moga kalau kesilapan yang berlaku dengan rahmat Allah, dia maafkan. Bila belajar, orang belajar kereta, dia ada kat belakang tu ada apa? L. L ni apa? Lembu. Apa L? Learning. Kalau kita bawa kereta dekat traffic light, depan ni dia tergantung L. Pemandu ini sedang belajar. Kali bila kereta manual, bila hijau, dia start, mati enjin. Start lagi, jalan, clutch, lepas kuat, ingat tak tekan, mati enjin. Kita kat belakang kita marah. Tak marah kan? Tak apalah, dia baru belajar. Betul tak? Kalau kita marah, kita teruk lah. Buruk sangat panggil kita. Sabarlah, tak apalah. Kita bawa kereta perlahan, dia perlahan ni. Nak potong tak boleh, satu lane ni. Kita tengok L, badan lah dia bawa perlahan dia L. Tak marah dia tak marah, tak on, tak. Kenapa? Tengah belajar. Guru kata, kau tampal L dekat badan kau depan belakang. Dengan apa? Belajar agama. Dengan apa? Belajar agama. Moga-moga silap sana, silap sikit, terlupa sikit, salah sikit, lalai sikit, Allah maafkan. Macam mana kita tak marah orang L. Allah kata, mudah-mudahan dia tengah belajar, aku ampunkan dia lah. Ini belajar, tak nak tahu. Sibuk tak apa benda. Tanya semayang ni, kau ni tak ada tumanina. Apa nak? Telinga pun tak pekak, tak dengar, tumanina pun tak faham. Apa nak? Tumanina. Apa nak? Tumanina. Tumanina pun tak reti. Sedangkan dia jadi syarat sah, rukuk, iktidal, sujud, duduk terus sujud. Mesti ada tumanina. Apa nak? Apa nak? Apa nak? Aduh bang, takutnya semayang tak sah. Buka kitab Musidah Hadis. Rasulullah kata apa? Orang yang semayang ini diterima, dia akan bergembira. Wah, Allah terima semayang aku. Waktu tu tak ada riak-riak dah. Dia ambil buku pahala tu, tengok aku dapat ni, Allah terima semayang aku. Dulu aku belajar dekat salah sah. Aku dah tahu dah mana salah, aku dah betul Allah terima, Allah ampunkan aku kesalahan aku. Dan Rasulullah kata, orang yang tak terima semayang dia akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan berduka cita jangan sangat. Tak menung, nangis. Semayang tak ada. Bila semayang tak ada, amalan lain Allah tak terima. Kenapa? First, solat. Dia kena jaga. Lepas tu solat ni buat yang terbaik. Faham ilmu dia, macam mana dikatakan contoh-contoh tak boleh tukar huruf, macam mana orang tukar huruf, macam mana orang tambah huruf. Siratal ladzina an'am, ain, an'am, dia baca an'am, habis bayang dia. Kenapa? Ain tukar alif. Mesti sekali dalam seumur hidup atau beberapa kali dia bagus. Mesti pernah baca depan orang boleh betulkan. Sini saya nak beritahu kawan-kawan, ni semua surau. Lepas tu nak buat surau Jumaat. Lepas tu bapak saya duduk lagi lah.
Kata lain masa tu bapa saya pengusi dah. Jadi orang Dakim datang membantu kepada Ustaz Ali Badri. Pernah tak Ustaz Ali Badri? Dia buta, tak tahu sekarang dia lagi tidak tahu lah. Dia ni pengawal Quran Dakim. Dia kerja dia lah, jawatan dia. Dia ni orang tak melihat lah, dia buta. Jadi dia syarat dulu surau nak jadi surau Jumaat, syarat dia mesti ada 40 orang yang boleh baca Fatihah yang betul. Sebab syarat sah Jumaat mesti ada 40 orang yang sah sembahyang. Jadi mereka ambil Fatihah lah, paling mudah baca Fatihah. Jadi datang dengan pembantu dia. Jadi kita ni, saya datang masuk, saya datang. Abah kata kita pergi ni. Jadi abah pun datang lah. Jadi dia ni tak nampak, jadi pembantu dia ni panggil nama lah. Orang yang datang ni, orang lelaki. Panggil nama, okey, baca Fatihah. Jadi Ustaz Ali Badri dengar lah. Dengar, okey, betulkan. Okey, betulkan balik. Lepas tu, orang lain baca, lepas tu ulang balik. Dia pula baca. Baca beberapa kali dah malam tu. Besok buat lagi. Saya ingat dulu 2-3 malam dia buat. Yang saya ingat lah. Kenapa? Dia nak pastikan 40 orang ahli karyah ni boleh baca Fatihah. Sebab mesti 40 orang sah semayang. Baru Jumaat sah. Ini cerita dulu. Lepas tu saya kata kita kena mesti pernah. Elok kalau orang perempuan ni belajar tajwid dengan ustazah. Ini belajar online dengan ustaz. Gigi tak ada. Ustaz tengok menggeli. Tak manis dah, tak elok. Perempuan belajar dengan ustaz, baca tajwid. Lepas kamera. Buruk nak apa? Belajar dengan ustaz lah. Biar perempuan tak apa, tak ada segan. Kita cakap apa? Kalau kita salah baca, sebenarnya tak sah. Ni Haji Ustaz Haji kan, pukul 3 kan dia ambil alih, dia akan cerita dengan detail lah. Dia jaga-jaga Jangan tukar huruf, jangan kurang huruf, jangan tambah huruf. 5 bacaan ni, kalau satu huruf tak dengar, maka tidak sahlah sembahyang sebab dia adalah rukun qauli yang mensyaratkan telinga terdengar. Kalau ni kau dah pekak, memang tuli dia kecil, itu lain. Kecuali kalau bising, kita sembahyang ni, orang boleh bising dekat belakang. Bising, baca tak dengar, itu tak apa dimaafkan. Lepas ni tamu lagi lah, baca-baca lagi. Tamu angkat tangan. Allah. Kadang-kadang tahu tapi malas kan. Nak cakap Allah Akbar tak kena cakap Islam. Allah. Tak nak. Kadang-kadang tak belajar. Tak dapat kan? Tadi tak. Buka. Nampak apa? Tadi tak tahu lah, dia tak detect. Oh, dia tak detect ni? Okey. Nak cakap apa Kalau Allah tak nak terima amal kita, saya dulu sangat terkesan lah bila guru dia buat begini. Dia buat sini, dia kata kau ingat ni. Dia buat sini. Dia kata ini amal, ini ilmu. Kalau Allah tak nak terima amal kita, dia biarkan kita beramal dan dia pegang ilmu ni tak bagi kita. Datang belajar pun tidur kadang-kadang. Dia bagi kita tidur. Kadang-kadang tak datang. Kadang-kadang kita rasa sibuk. Kadang-kadang kita kata ada hal. Dia tak nak bagi ilmu. Supaya bila ilmu tak ada, amal salah. Bila amal salah, kita tak terima. Lepas tu ulama kata apa? Kalau Allah nak balakan kau, nak jadi kau ni orang silapka, nak balakan kau, dia buat apa? Dia akan biarkan kau beramal tanpa ilmu. Kalau beramal tanpa ilmu ni Allah tak terima. Kenapa? Memang kemungkinan besar banyak salah. Ada orang tak tahu, umur 40 lebih baru tahu kena baca dengan telinga. Baru tahu. Tahu tak abang, saya pernah jumpa semua ni. Saya biasa jumpa orang tak pejabat umur dah lagi 3 tahun dia pencen. Datang dekat-dekat. Pencen-pencen. Nak tanya, ni mandi wajib ni sebenarnya ni macam mana? Saya biasa jumpa bang. Saya biasa jumpa orang kerja, lepas tu bilang tutup COVID, lepas tu datang belajar. Mengaku, Ustaz, saya mandi wajib salah lah sama ni Ustaz. Bila dia belajar mandi wajib kita. Sah ke semayang saya? Mana? Sah kalau mandi wajib salah. Saya kata apa yang salah? Banyak tempat tak kena air. Macam Ustaz kata, ini belakang ni kena air. Belakang ni kena air. Saya tak pernah mandi buat sini. Belakang dan telinga ni kena air.
Dan apakah ukuran telinga ni kena air? Ialah jari telunjuk. Jari telunjuk masuk, kena, masuk jari telunjuk ni kena, tempat yang kena dipegang jari telunjuk ni, mesti kena air dalam mandi wajib. Tak tahu dah Ustaz. Habis mandi je ni, mandi gitu je lah. Telinga kena tak? Mata tak kena. Umur dah 48. Baru tahu mandi wajib tak lah. Bang, berapa? Saya kata lama saya tak belajar. Belajar Ustaz kat sekolah. Tak, saya kata pernah pergi masjid tak, surau tak, buka kitab daripada A ke Z pernah buka tak? Tak pernah. Ini baru nak buka Ustaz. Sebab kilang saya tutup COVID. Saya kata sebaik kilang tutup. Nasib baik kilang tutup. Nasib baik kilang tutup. Kata. Kalau kilang tak tutup, kerja lah Ustaz. Bila kerja, sibuk Ustaz. Nak pergi belajar macam mana, malam dah penat, anak lagi, suami lagi. Hujung minggu nak pergi orang kahwin lagi. Nanti bawa anak asrama lagi. Dan sebenarnya nasib baik kilang tutup. Nasib baik. Syukurlah kilang tutup. Kalau kilang tak tutup, Allah tak tolong COVID, kilang tak tutup. Bodoh lagi lah. Oh, syukurlah Ustaz kilang tutup, baru cakap. Kami ni kilang tutup sedih, gaji tak dapat, kena buang. Rupanya abang nak bagi penggilan ke keluarga. Apa? Ilmu agama. Tu belajar. Nanti misal ni. Lagi satu guru kata apa? Kau pegang ni. Kau rasa nadi. Ada nadi tau. Rasa duduk rasa nadi. Dan roh ini ditarik daripada kaki. Tarik benda mati. Masa roh tu, malaikat maut masuk dalam kaki, dia tarik roh keluar daripada kaki, nak tarik ke sini. Waktu tu kaki sejuk, lutut sejuk, paha sejuk, lepas tu perut berlombang, nafas berlombang, lepas tu dada berlomba-lomba, lepas tu sampai sini. Masa perjalanan ni kita nampak lah mak kita ke siapa ke, anak kita menangis ke, rumah kita ke, abang kita datang keliling-keliling kata kita nampak. Bila sampai sini, everything will be shut down. Mata tak nampak, telinga tak dengar. Nampak apa yang pertama? Allah akan lihatkan buku amal dia. Buku amal ke? Tengok sembahyang tak ada babe. Sembahyang tak ada. Tahu? Mana sembahyang aku ni? Cemas. Sembahyang 60 tahun. Umur 10 tahun dah sembahyang. Meninggal 70. Mana sembahyang aku, wahai malaikat? Dia kata. Aku ikut surau tu. Sudah. Takkan kau tak sembahyang? Sembahyang. Malaikat kata kau sembahyang apa, mandi wajib kau salah. Udung kau tak betul. Jadi apa tu? Ulama kata dalam Quran kata dah sebut. Waktu tu dia kata la'ali Rabbi irji'un. Ya Allah Tuhan, hidup aku balik. Kembali aku balik. La'ali amal solihah fima taraktu. Aku nak buat amal soleh yang aku tinggal. Aku nak buat sembahyang aku balik. Aku nak qadha sembahyang aku balik. Aku nak belajar balik mandi wajib. Aku nak belajar balik agama. Tapi takut ternampak amalan dia kosong. Satu pun tak ada. Kenapa? Tauhid dia salah. Dan dia disenaraikan engkau mati kafir. Ini kita takut. Orang hantarlah kubur dengan besi. Orang hantarlah kubur kat tentera. Orang berilah Fatihah. Malam orang buatlah tahlil. Orang sebut nama dia. Malam ni tahlil untuk Haji Jalil. Bukan Jalil sini lah, tutup. Nama Haji tu pun dah menunjukkan Islam. Rupanya dia mati tidak Islam. Na'udzubillah. Sebab tauhid dia tak betul. Ini yang ramai masalah orang kena ni. Tak faham, tak betul, tak erti. Apa maksud beriman pada Rasul? Apa dah beriman ni? Tak tahu. Semayang, dan kubur datang. Sedekah, baca Yasin buat, bagus, tak apa. Baca Quran buat, bagus. Jadi zikir surau, bagus. Tauhid tak betul, mati kafir. Itu pertanyaan paling mudah. Itu dia kata kena belajar lah. Belajar, mesti belajar. Tak boleh kata sibuk, tak boleh kata gini, tak boleh kata, tak boleh. Utamakan belajar. Ini adalah hari kerja balik malam. Hari Sabtu Ahad, asyik nak pergi rumah kahwin. Sampai 7 rumah dia pergi. Tolonglah rukun, macam rukun iman mesti pergi. Balik dah penat, tak belajar agama. Ahad nak tengok anak asrama. Ahad nak siapkan anak balik asrama. Ahad nak gosok baju nak kerja 7 hari. Ahad nak gini. Ahad nak rehat. Ahad nak gini. Dan berulanglah berdiri hari ke hari, minggu-minggu. Sampailah satu hari nanti, rumah dia banyak slipper, tapi suara tak ada. Tahu tak? Tu waktu apa tu? Rumah dia banyak slipper, tapi suara tak ada. Waktu tu
Grup surau Al-Islayah. Bisa di grup kan? Ada orang surau masuk pukul 3 pagi. Saya sekarang ni di Hospital Sedang. Hajah nama kita ni sekarang dalam ICU, zon merah. Dia tulis 3 pagi ni. Lepas subuh, orang yang tulis juga siapa? Orang surau juga. Al-Fatihah. Dia bangun-bangun lepas subuh, saya dah meninggal lagi ni. Malam aku nampak dekat surau, sebelah aku nampak dia tempat wuduk. Malam aku nampak dia dekat luar, orang tengah azan. Dia tak masuk lagi, dia tengah memperasapkan hidung dia. Downhill, dunia untuk nikmat, hidup ibaratlah layang, downhill. Tahu tak? Orang cakap. Aku nampak dekat luar, dekat rokok. Dalam keadaan tauhid salah, dalam keadaan rukun semayang pun tak erti. Aduh, nak buat tu aku. Hei, menakutkan lah. Menakutkan tau. Saya lah menakutkan, saya takut. Orang lain tak tahulah, tak kisah, sah, tak sah sudah. Ini perkataan, ingat, kena mesti duduk dengan siapa-siapa, dengan ustaz ke, dengan siapa, mesti duduk, baca semua ni dengan betul. Dulu Haji Yus kan. Dulu lah masa COVID tu datang rumah. Ustaz, saya nak baca 5-5 di depan ustaz. Tapi dia bacaan dia bagus. Kalau salah ustaz betul kan, baca. Allahu Akbar. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu baca tahiyat. Lepas tu baca selawat. Lepas tu ucap salam. Dia baca depan saya lah, dia nak pastikan. Saya dulu tahun 2007, saya pergi kursus imam. Dia satu surau 2 orang. Kawasan Jais, Pahit, Pejabat Agama Islam Daerah Ulangan. Dia join dengan Gombak. Gombak satu daerah, Ulangan daerah, dia ambil 80 orang. Beberapa surau tertentu dia ambil satu surau 2 orang macam wakil. Jadi imam kami ni polis, itu ada cuti. Saya pergi surau masuk. Jadi saya cakap tu rugi lah tak pergi. Saya pergi. Kelas mula 4 pagi. Saya mulai, habis kelas pukul 11. Kebanyakannya belajar pada bacaan semayang dan rukun-rukun lah. Jadi ni 5 bacaan ni diulang-ulang. Sampai tidur nak tidur pukul 12, saya dengar orang baca Fatihah kat telinga. Saya peringat tu belajar. Dia betulkan. Bila dia ambil senarai, dia 2 kelas. Saya kelas pertama. Dia panggil lah. Imam Zaharuddin, duduk depan dia. Sebab ni posisi imam. Kadang-kadang yang datang ni bukan imam, tak siap. Imam tu tak boleh cuti. Dia baca lah, Imam Ramli. Saya duduk depan. Yang Ramli datang. Ustaz, saya bukan imam, saya siap. Ganti orang. Macam saya bukan imam, saya promosi. Tak apa. Saya doakan awak jadi imam nanti. Dia cakap itulah. Saya punya ustaz dia yang ajar. Dia ni Qori Negeri Selangor 1985. Masa tu 2007. Umur dia dah 67. Dia ni Qori Negeri Selangor. Taranum semua tu lawan lah. Dia ajar tarik nafas, tahan nafas semua dia ajar lah. Okay, dia ada satu kertas nama kita. Dekat sini ada markah. Saya duduk sini, saya nampak ada buat apa. Baca, dibetulkan. Okey, baca balik. Bila baca balik, dia tulis markah. Dia boleh agak-agak lah berapa kesalahan orang kan. 60. Lepas tu baca lagi. Baca. Okey. Dia kata jangan balik bilik, tunggu sini. Lepas tu dia pula baca, dia bagi markah. Tadi yang tadi pula baca balik, dia bagi markah. Saya tengok bila markah tu dah 80, baru dia kata okey. Jadi 80. 80 dan 80, ada tu kena baca daripada subuh, pergi makan, sampai petang dia baca lagi sekali. Nak dapat 80. Lepas tu malam, ajar lagu pula. Tu lagu kan, Bayati. Dia kata, imam ni lagu apa? Entahlah ustaz lagu apa, saya tak tahu lagu apa saya baca. Lagu pula, okey saya ajar lagu kan. Saya nampak, lagu Taranum 1, level 2, dia ajar, ikut. Lepas tu dia bagi markah, dia kurang, okey. Barulah dia bagi sijil. Kalau ada khusus dia bagus. Ulang baca, banyak pada bacaan lah. Ulang baca, pukul 10 rehat. Sebelah tu ada koperasi.
Hari kedua rehat, saya pun dah pening ni. Bang, ada minyak kapak. Minyak kapak petang semalam dah habis. Saya beli banyak. Yang ni, khusus ni banyak orang beli minyak kapak. Mana tak, masa tu umur saya 40 lebih. Yang datang ni 80, 70. Sampai kena pakai minyak kapak pun nak belajar. Nak menahan yang ngantuk. Minyak kapak dah habis. Panadol lagi lama habis. Betul-betul dia berasa kami Oh. Betul-betul. Tapi orang tua datang kan. Datang orang tua. Bila malam yang pertama tu ada warden lelaki kata, pakcik ada apa-apa tak nak minta, ada bantal peluk ekstra tak? 80 minta bantal peluk. Saya kalau tak ada nak peluk saya boleh tidur. Orang ketawa dia selama je. Bini tak ada dek, tak boleh tidur lah malam, nak kena ada bantal peluk. Allah, aku memang geli juga. Masa umur 40 lebih. 40 lebih, rasa geli juga. Dah umur 60 baru tahu, tak ada bini besar. Baru tahu. Dia kata, apalah pakcik 60 gatal, bukan gatal. Kalau dia tak gatal kat bini, dia nak gatal kat apa? Dah tua baru tahu tau, lagi perlu isteri kita. Oi, seronok lah. Kalau ada boleh pergi dah belajar. Pergi belajar tau, pergi khusus. Dapat sijil, dapat sijil tak apa, belajar. Betul ke bacaan, jangan gagal dalam solat. Saya bila hari terakhir tu, dia kata, okey angkat tangan, siapa ada cadangan? Siapa ada apa-apa nak cakap? Saya ni memang kau cakap. Tuan, Ustaz saya nak cakap. Saya kata apa? Saya naik bas 1, dia ada 2 bas. Ada 2 bas ambil dekat Pejabat Islam Daerah Ulangan. Ada 2 bas. Saya kata, bas saya, dalam bas, dia orang pasang cerita, movie, jangan pandang belakang. Saya cakap lah. Saya kata bas 2, dia orang pasang cerita Peramli, anak bapak. Saya cakap. Saya kata, Ustaz, bas ni bas Ildas. Itu latihan dakwah Selangor. Dan saya ambil cuti kerja 3 hari sebab saya nak action khusus. Kenapa dalam bas pasang benda-benda yang pada saya tidak ada wujud manfaat? Saya cakap apa? Kenapa tak pasang masa tu expo agama ni Datuk Arun apa? Bukan Arun Din apa? Hasan. Dr. Hasan Ali. Saya pernah jumpa dia beberapa kali berbual dengan dia bincang. Saya kata kenapa tak masuk ceramah Dr. Hasan Ali ke, ustaz-ustaz ke, kenapa pasang mobil dia kata? Oh saya cakap tau. Ustaz dia dengar dia giling bola. Dia giling. Mana driver dia kata? Driver baru. Kau pun kena masuk dunia dakwah. Ada pula kau pasang lagu ni. Saya kata, bukan apa. Saya kata, kami bila tertua. Ramai kami ni pakcik-pakcik 80. Pasal cerita hantu, ada yang meninggal tak belajar nanti. Wah, dia ketawa. Saya duduk je, ada pakcik tu, dek, kau ni berani. Bukan saya berani je ke? Saya bukan berani. Saya nak buat satu benda improvement untuk kebaikan orang. Betul tak? Kalau saya pergi production, saya berkelah, sewa bas, orang pasang cerita Peramli, mungkin biasa, betul tak? Saya nak pergi kursus imam tau. Kenapa buang masa saya dengan tengok-tengok filem yang saya biasa tengok kat rumah? Betul tak? Betul tak cakap? Betul. Okay. They willing to accept my opinion, okay, tak apa. Kena buat, kalau buat tu tempat saya. Saya dah cakap, saya tahu jawab saya cakap. Itu yang best khusus. Okay, ni. Lagi apa? Tadi kita kata beberapa perkataan. Sekarang kita kata beberapa perbuatan. Perbuatan ni terbagi 2. Satu perbuatan anggota jasad. Rukun yang dinilai dengan perbuatan anggota. Tunduk, Iktidal, rukuk, ni anggota jasad. Nama dia fi'li. Ada orang semayang fi'li, kauli, qalbi pun tak kenal. Tak pernah dengar pun dia kata. Memang aku tak dengar, aku tak asal surau. Datang, habis aku tak belajar. Adalah dengar-dengar, ni yang tak dapat. Sandar, tak dengar, tak salin, tak ada kitab. Nguak-nguak, pusat berlawak balik. Itu Ini yang berlaku banyak surau masjid. Kebanyakan orang belajar tak serius. Itu dapat ilmu kan? Apa rukun fi'li? Rukun-rukun yang dikira dengan perbuatan jasad. Berdiri betul, rukuk dengan tumanina,
I'tidal dengan tumanina, 2 kali sujud dengan tumanina, duduk antara sujud dengan tumanina, duduk tayakhir. Maknanya kalau tak berdiri tak betul, tak sah. Rukuk tak ada tumanina, tak sah. I'tidal tak ada tumanina, tak sah. Apa tumanina? Apa nak? Gaya. Tumanina ni tahu kan? Berhenti, tidak bergoyang, tidak bergoncang, tidak bergegar, tidak bergetar, tetap pegun. Bayang kalau macam ni dia tidak sah. Ni ramai orang buat. Allah Akbar. Ya Allah, tak sah, ni rukuk tak sah. Yang rukuk tak sah. Tiada tumaknina atau tomaknina. Bang, tempat raya. Ni sampai tadi, kali ni. Tempat raya kan, ada orang tua. Orang tua ni masalah ni. Bila pengajar tidur. Tunggu ni tau. Diorang ni bukan datang masjid awal kat pencen kan. Kalau tengok dengan zuhur, sunat 4 rakaat, lepas zuhur 4 rakaat, bagus, sunat bagus. Orang sunat 2 di bawah 4, memang suruh ada 4. Tapi lumayan juga kan. Gerakan dia perlahan, tapi dia kena tumanina. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Apa ada tumanina? Tumanina apa? Berhenti. Allahu Akbar. Berhenti. Bacalah buat sunat tu pernah dia anda. Ya Allah liman hamidah. Berhenti dulu. Itu tumanina. Tapi ada dalam paling orang kadang-kadang kami jadi nampak, masih berfikir dulu sebab semayang dah ada jaga, nampak dia sunat. Yang wajib kita nampak ada sunat. Itu kan? Pergi slow, betul. Tapi tak pergi. Ni. Takkan layang. Saya bila situ saya kesian. Memang saya tak ada kekuatan nak jumpa dia Pakcik memang salah, saya tak ada kekuatan cakap. Saya tahu kawan-kawan ni marah. Bukan orang jumpa, kita marah orang jumpa dia. Tapi nak keluar ni, aku ni IT dekat dia. Ini kita ambil keluar ni. Awak yang berapa kali sekali, saya 3 kali dia. Saya tahu lah dia, tapi kita nampak dia tak salah. Saya sampai dekat, saya cakap dari dia, saya jujur dia. Saya sampai lepas tengok tu, dan kadang-kadang, bila dia PKP, semain kat masjid, Allah tak berikan dia orang ni semain belakang dia. Ada yang sini-sini. Kan macam semayang ni. Dan Allah tak berikan, bila dia semayang, ujung mata dia pasal, ada orang tangan gini. Oh, gini lagi dia. Allah tak berikan dia semayang dekat saya. Dia kata salah, tak boleh. Sampai saya doa, ya Allah, saya dulu mengajar kat sana, tapi saya dah berhenti mengajar kat sana. Jadi bila ada cuti-cuti umum, kita panggil boleh tubuh lah, buat dah minta panggil. Saya minta dengan Allah, ya Allah, biarlah mengajar kat sini sekejap. Aku nak cakap pasal tumanina. Sampai saya doa tau. Sebulan lepas tu ada cuti, panggil holiday, budak awal yang habis, dia orang sampai, Ustaz, ini panggil holiday, datang sekejap boleh tubuh. Saya kata, ini keluar kemudian nak cakap tumanina ni. Jadi kita mulalah Rabbi Israeli Sa'adu juga. Jadi kita kata hari ni kita nak cakap pasal kembali masalah solat. Saya pun keluar ini lah. Antara yang batalkan solat kita tak kembali lah. Saya pun nak cakap sendiri nampak kawan tidur. Dua kat siang, dua kat kanan. Dia tidur sebentar tau. Dia tidur sama jemaah. Saya lagi kata, oh tidur pula ini. Saya nak tuju dekat dia. Takkan nak cakap, ni makcik ni bukan jangan makcik tau. Dia cakap, dia malu lah tu orang. Saya baru juga. Muda pula ni. Ya. Aku nak belajar, masih muda. Dah tua, otak pun tak kuat tau. Dengar, mengajar sikit kalau, aduh. Saya cakap saya masa tu seolah-olah saya nak pergi kat dia. Sebab siang hari ni, saya nak cakap dia, bang, bangun sekejap bang, minit. Saya kata saya juga, sebab saya datang ni untuk dia. Tapi betul Nunggu kata kalau Allah akan terima amal kita, dia tahan kita juga ilmu. Nampak? Apa judul benda ni? Allah tahu, kita dengan tu. Nampak?
Dia buat juga lah, buat dengan harapan dibuka dengan mata kejam. Tak ada apa. Itu lagi, anak tak kau lah. Antara kau lah, anak-anak semayang. Lepas tu saya tengok dia macam mudah lagi. Tak sah. Tumaninah tak ada. Itu 4 tu tumaninah. Ni. 4. Berapa tak kawan? 4. 5, 6. Kau sama tu. Ada 4 tumaninah nampak? Lepas tu baca 3 kali. Allahu Akbar. Subhanallah. Dia diam. Bukan bacaan tu dia diam. Badan dia diam. Itu nama tumaninah. Tumaninah ni berhenti selepas bergerak. Ni bergerak. Ni bergerak. Ada gerak ni. Gerak. Nak rukuk gerak. Berhenti. Ini tumaninah. Tempoh boleh baca subhanallah lebih kurang 2 saat. Tak baca surah Nabi Hakim tak apa. Bukan benda wajib. Tapi elok baca. Berhenti. 1, 2. Ya Allah dengan mendak. 1, 2. Tempoh tu boleh berhenti. Diam. Kau boleh gerak. Kau boleh gini. Kau boleh gini. Kau boleh gini. Kau boleh berhenti. Itu nama dia pukul. Pukul. Apa tengah salin ni? Salin, dengar, tengok slide. Salin. Tiba-tiba muncul di belakang. Contohlah Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, Haji Awang ke, Lim Kit Siang ke, tak kisahlah orang popular. Lim Kit Siang dia muncul, tiba dia muncul. Ayah ni belajar apa? Kita yang tengah menulis fokus tak? Dia orang terkenal. Datuk Seri Anwar Ibrahim muncul. Belajar apa? Semayang? Ustaz ada orang keluar. Alhamdulillah, boleh maju keluar. Kita masih keluar tu, kita tengah salib. Ni gerak. Ni yang apa ni? Pukul, tadi gerak. Gerak ini, abu, daun, tak boleh gatal, gatal. Pum. Ya, apa? Terus pukul. Tadi gerak. Pukul. Ini pukul. Gerak. Sanallah, liman hamidah. Pum. Ya. Ini pukul. Pukul itulah tumaninah. Lalu yang kata tumaninah ni budak-budak. Saya dulu pernah tengok dekat sekolah agama. Pukul 2 lebih, budak-budak ni belum semayang. Ada sebelum kat surau. Dia semayang. Padu. Saya panggil dia. Dek, kenapa kau semayang lagi, Dek? Masa umur saya 30-an. Dia kata, dia bagi dia pakcik, saya semayang daripada umur 7 tahun, dah hafal dah kita semua baca. Dah hafal dah kita. Mana dah hafal tu, dia cepat tu. Dah hafal baca, dah hafal dia kecil, ada baca. Dia kata tak boleh, dia tak sah. Yang best dia jam 4 tu. Saya tanya dia, kenapa cepat, mana tak baca? Kau baca tu kan sunat, dia kata. Tahu sunat. Yang wajib Fatihah kan wajib. Yang surah tak payah baca sunat. Surah Nabi Azim tak baca, Tuhan tak baca, Tuhan tak payah baca sunat kan. Sunat bukan tak payah baca, sunat elok baca. Saya tunjuk tadi kan. Saya tunjuk apa? 5 bacaan yang wajib dibaca dan sembahyang. Habis yang lain mana? Tak payah baca tak? Elok baca. Awak jangan bagi rumah, cakap bawa rumah. Aku bawa balik, Allah. Abang saya bawa pergi bang. Tengok bodoh lah kita. Kita pergi baca kitab, baca surah. Bodoh je kita baca. Memang betul bodoh. Memang betul bodoh. Kalau cakap dia memang betul bodoh. Patut dia kata apa? Tu sunat, tapi elok baca. Bila abang kita baca dalam pahala. Betul tak? Bodoh bang, kita baca sebelum Nabi Allah. Tak wajib buku ni bang. Buat masuk betul, bayang baca. Bodoh ini bang, memang kau bodoh. Tapi ini kau bodoh, betul. Pokok. Baca baca bodoh. Sunat ni elok baca. Apa yang baca dalam kau? Saya kata jumpa Haji Din seorang. Jumpa Ustaz Haji Din, duduk depan dia, baca yang macam semayang,
suruh dibetulkan. Lepas tu terima kasih Ustaz. Salam tu ada benda lah, pokok sikit. Ada yang duduk di bingit keluar tu. Penat dengan dia benda. Bagi ada suatu hati. Sekali dia hidup kena buat. Jangan sampai nanti ke akhirat nanti tengok buku amal sembahyang tidak ada. Masa tu sakaratul maut. Anak-anak nangis ni, "Pak, jangan mati Pak, siapa nak hantar dia sekolah Pak?" Ini bunyi nangis, "Pak, jangan mati Pak, jangan mati Pak." Waktu tu kita dengar orang yang mati dengar, kita heran dah. Dia nampak buku amal yang kosong. Itu yang dia fikir depan ni, apa nak jadi aku? Jangan jadi begitu lah. Jawab betul. Buat betul. Kena baca detail. Ini tak cukup. Ini ada tercetus. Sebab hukum ni ada syarat, sujud ni ada syarat. Kena baca syarat tu. Syarat sah. Orang tanya kita sujud ni. Ya Allah, ya Allah, Rabbana walakal hamd. Ini sujud. Okey. Sujud ni kena sah. Rukuk kena sah. Baru main sah. Sebab apa? Rukun. Orang tanya kita apa syarat sah sujud. Kalau tak jawab, kena baca. Takut sujud ni selama ni tak sah. Ni. Kalau baca, dia baca detail dah. 8 syarat sah sujud. Turun sujud setelah sempurna iktidal. Contoh ni. Apa maksud sempurna iktidal? Melaksanakan 4 syarat sah iktidal. Apa dia? Turun iktidal dengan lafaz iktidal. Turun iktidal setelah sempurna Fatihah. Turun iktidal bangkit iktidal setelah sempurna rukuk. Bangkit iktidal dengan lafaz iktidal. Ada tumaninah pada iktidal. Bangkit iktidal berdiri sebagaimana berdiri sebelum rukuk. Ada 4 ni baru ni dipakai. Kenapa? Turun sujud setelah sempurna iktidal. Itu maksud dia. Menghantarkan 7 anggota sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dahi tidak berlapik ketika sujud. Tidak sujud seorang semayang atau benda yang bergerak dengan bergeraknya dia. Memberatkan kepala waktu sujud. Kepala mesti lebih rendah daripada punggung waktu sujud. Ada tumaninah pada sujud. 8 ni buat baru sujud sah. Dan kita telah berlaku. Aku saya satu. Kalau dengar, tak tahulah. Itu sujud salah. Sujud salah, rukun salah. Rukun salah dia apa? Kena tak sah. Kena tak sah dikira tak semayang. Tak semayang hukuman dia yang kita sebut, kita berikan ada, dia akan masuk neraka 80,000 tahun untuk waktu-waktu. Awak tahu tak, khusus saya dulu bersamping ni. Tapi bawa kahwin, dulu arwah abah ni duduk kat samping, kat Selangor. Jadi beli rumah kat sini, diorang pindah sini. Saya pindah sini, jadi rumah kosong. Abang kata nanti bawa kahwin pergi situ, saya duduk kat situ. Saya balik surau ni, tempat surau ni ada budak dulu. Jangan dulu budak-budak sekali lepak minta. Jadi saya lalu, saya pergi salah, kadang saya pergi burger. Kalau saya duduk tadi, dia cakap dulu, sampai anak saya 5. Jadi saya kenal budak tu. Budak tu belum sosial, tapi belum dah besar. Hari ni buat-buat, dia kata, dia pergi siapa? Bang, nak baca agama. Dia kata, abang surau lah. Mana dua abang surau? Mana dua? Nak baca rumah abang juga. Rumah saya, bilik 1. Anak saya 5. Tak, saya terpaksa 5 juga orang datang baca. Mereka datang malam Jumaat. Pukul 9 pukul 10 datang. Dia kalau datang setengah, dia ketua rumah, baru tak lihat. Datanglah 3-4 orang, datang nak baca agama. Saya baca apa? Baca semayang semua lah. Lepas tu mula-mula, saya tanya, semayang tak? Dia kata ada lah, kadang-kadang sampai maghrib. Kadang-kadang tak semayang seminggu. Kadang-kadang 3 hari tak semayang. Saya buat kotak. Saya suruh isi, nanti minggu depan awak. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, boleh. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tak semayang, angkat. Kalau 35 waktu, 7 hari, tak semayang 30 waktu, bawah tulis 30 kali 80,000 tahun. Jumlah dalam neraka. Satu boleh. Hujung akhir. Ada yang datang, dia pangkal dari hujung-hujung. Semua. Kenapa ni? Minggu tak semayang. Dulu tak bawa. Tujuh apa?
7 hari 35 waktu kali 80,000 boleh sama. Fikir berapa ribu tahun dan nanti, berapa ribu tahun dan nanti. Tulis. Tak apa bang. Ini buat minggu saja tau. Minggu depan ada lagi lah yang tak semayang dan tulis. Hari ini mereka ni datang rasa takut, datang rasa segar, mula lah. Dah setahun tu penuh lah. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Waktu tu lah kita mula ajar dia rukun, tapi tak ada ajar berat-berat lah, ajar ringan. Cara rukun dalam mereka ni, dah nanti pergi surau. Ada yang masih konteks Islam juga lah. Anak 4 lah, anak 3 lah, umur 45 ada, umur 8 ada. Lepas tu kita kata, kita kena baca. Jangan salah pada ini semua. Jangan salah berdiri. Tak sah semayang berdiri sini. Sedangkan kita boleh berdiri, tak sah. Jangan jaga rumah minyak, jangan gerak-gerak, jangan berbunyi, ya Allah, lima minyak. Ini 2 gerakan ni. Bila ni batasan depan. Ini 2 gerakan. 2. Depan ni 4. Ini 3 ni 4. Kita mayang. Kalau ini batas mayang. 2, kaki gerak, batas mayang. Kenapa? Ini 2 gerakan, ini 3. Atau dia buat ini, ya Allah, lima minyak. Ini 2 gerakan, depan batasan. Untuk bawa batas mayang ni. Banyak orang batas mayang. Banyak orang batas mayang. Tak kejar. Ada tu kan elok dah ni. Tanya Allah, iman hamidah. Dah elok. Nak sujud? Nak. Biar kita orang buat. Mana kita orang buat, dia nampak, dia tahu. Dia gini. 1, 2, 4. 3 ni 4. 4 ni. Batas mayang. Batas mayang. Ini gerakan ni. Kata kau berapa orang buat? Waktu kami dulu masa belajar, Ustaz kata, nak sujud jangan angkat tapak kaki. Ya Allah, dengan tidak. Turun. Apa ni? Kau tengok orang jumpa kan begitu lah. Tak belajar. Nak terbulkan turunan jebat. Tapi dia nak belajar. Bila nak sujud ni, nak sujud, ya Allah, dengan tidak. Kadang-kadang dah nak begini. Nak sujud je, Allah. Kau apa bawa tu? Begini kan ada? Ini 1, ini 2, kaki lagi 3, kaki 4, turun. Nampak tak ni? Nampak ni? Ini gerakan besar ni. Waktu belajar ini Habil, Khalil dalam gerakan barat. Ini kan? Ya Allah. Rasa macam tengok motor dia, WAY, rasa macam nak ambil kertas. Pakcik dengan gerak-gerak banyak sangat, rasa nak lakukan motor dia. Rasa nak kena buat tu tau. Macam buat ayam. Mesti dia baca. Tahu tak orang tersebut ni dah baik? Tahu tak? Kau dah tak boleh tak nak. Kalau datang bulan puasa je datang. Bulan puasa mana orang lagi? Kebahagiaan ke mabut ada. Lepas tu tahun depan kebahagiaan ke mabut ada. Betul tak ada? Belajar tak nak? Semayang puasa ni lagi 20 rakaat, rakaat keempat. Macam mayang pula. Kenapa? Tidur ni macam wudu. Macam mayang. Tapi tak belajar, cuba sambung sampai 20 rakaat. Balik, dia 20 rakaat. Rakaat keempat sampai ke 20 tu tak sah. Kenapa? Dia dah baca wudu dia. Kenapa? Tidur yang tidak dekat punggung. Dia tidur diri. Macam mayang. Tapi semua tak belajar. Gairah pada beramal. Tidak gairah untuk ilmu. Okey. Kita tengok macam ni. Ilmu lah. Sebenarnya ya. Ni waktu pun juga. Macam mayang. Kenapa? Duduk tidak tetap punggung. Kan ini dulu ini. Punggung belakangan ada angkat. Macam mayang. Tak tahu. Kenapa tak tahu? Allah. Belajar tak nak. Tak tahu.
ukur rakaat ni betul, ini betul, tak? Ambil wudu tak betul. Ini. Tak kena. Angkat kurang mesti baik tak? Macam lalu wajib pegang Quran. Tahu tak bulan puasa orang buat pahala dia buat dosa. Kenapa? Dia wudu tak betul. Pergi haji 3 kali. Tahu tak haji tak sah, wudu tak betul. Kenapa? Kawan tak sah. Tahu tak? Tak belajar, pergi umrah tak belajar. Dulu kolak berseludah, pergi dengan mak. Ni Kaabah, kolak. Jam. Oi, pusing. Mana sah kawan? Kaabah dah makan kita. Kolak. Jam. Pusing ni. Dia marah parah tu. Tarik. Jangan. Mana boleh gini? Kawan, kolak orang sama tak boleh. Sebab apa kita dicakap ni? Macam mana pun tunggu. Jalan. Mesti belah kiri. Ramai orang salah. Tak ajar pun pasal. Pergi umrah, ambil slipper, kawan plastik, kawan beg. Slipper itu ada tai burung. Tak sah kawan, tahu tak? Saya kalau pergi umrah, naik tu, saya cakap. Itu lagi cakap. Itu tinggal. Hilang tak apa. Macam-macam betul tak? Dia bertawar tak sah, tawar tak sah, haji tak sah. Tawar tak sah, umrah tak sah. Balik Malaysia bawa ihram. Bukan bawa haji gembur. Bukan bawa umrah. Kenapa? Dah ihram, balik pergi sini. Dosa. Bang, kau tak belajar akibat dia menakutkan. Itu tawaf. Orang salah kau kan? Jangan 18 Suruh 1.8. Kita tawaf ni. Bila ni? Kenapa tak dapat pergi umrah? Selfie. Saya tawaf daripada sini, saya jalan tawaf. Bila saya nampak dia, saya jalan kat dia, saya buat jalan tawaf. Saya jalan jumpa dia. Jadi perjalanan saya ni tak kira. Kalau saya jumpa dia, saya dah berbual, saya tidak patah balik. Hari ni, dan saya tawaf, baru sah. Itu peraturan dia. Saya dulu saat ni ada tong air Zam-Zam. Saya saat ni haus kan, Tuan Zam-Zam. Saya pergi ke Tuan Zam-Zam ke depan. Bila saya habis minum, saya patah balik. Kenapa? Perjalanan di ke Tuan Zam-Zam bukan perjalanan saat ni. Perjalanan nak minum. Kau tak belajar dalam musuh umrah. Ada orang tak belajar. Kau tak umrah salah. Kenapa? Dia mesti apa ni? Tak belajar. Sebab tu dalam umrah, tawaf mesti dengan qasad, sa'i mesti dengan qasad. Qasad tu maknanya berjalan tu tak ada di mana. Kalau jumpa kawan sana, jumpa pula kawan ni jalan sini pula ke depan tu. Ke depan apa? Jahanam lah ibadah. Okey. Lagi. Jangan salah. Tumaninah ni. Perbuatan hati ada 2. Satu nama niat, satu nama tertib. Niat ni jangan belajar detail. Nantilah kalau ada rezeki buat sili kedua, kita bahasa ukur dengan detail. Niat ni mesti belajar 20 perkara untuk memastikan niat dia betul. Mesti belajar wajah dia. Apa rupa niat? Apa rupa dia? Apa dia mengenalkan niat rupa dia apa? Niat ni ada takrif, ada tempat keluar, ada waktu niat, ada maksud niat, ada kaifiat niat, ada hukum niat, ada syarat niat. Itu boleh kena belajar dulu. Lepas tu niat ni apa? Niat ni ada syarat sah. Pertama, Islam berakal, mumayyi, tidak ada sesuatu yang menghalangkan sah niat, mestilah di awal perbuatan, dan niat ini mesti difaham apa diniatkan. Niat ni ada rukun, qasad, tarun, ta'yin. Qasad ni menyengajakan, tarun ni meletakkan solat itu fardu, ta'yin ni meletakkan jadi fardu. Lepas tu ada 4 kaedah. Sebenarnya, ni waktu yang wajib Jumaat, bukan Jumaat. Sebenarnya waktu tak wajib Jumaat. Dan sunat tak sebab ada waktu. Dan sunat tak sebab ada waktu. 2 perkara. Ini soal cerita ini yang betul Nabi. Jadi, ini kena belajar tetap. Saya cuma cakap, dia ada rukun. Abang salah niat Saya buat solat dekat surah Qubah sebetul. Tengah makan budak waktu 3 tahun datang. Ustaz, saya rasa niat yang salah. Berarti niat mana? Saya niat,
okey, betul Usolli pada Zuhri, okey, betul. Itu niat mulut. Bila Allah Akbar, berarti apa itu? Berarti Allah Maha Besar, kata mana? Buat niat ni tempat di hati. Faham? Jadi jangan niat sahaja aku semayang pada Zuhur ni dalam hati. Waktu bila? Masa di awal perbuatan. Allah ni awal perbuatan semayang. Tadi takbir semayang apa? Dimulai dengan takbir. Takbir ni awal perbuatan. Allah dalam hati kadar aku salat pada Zuhur. Tak usah. Tapi dia buat apa? Allah apa dalam hati? Allah Maha Besar. Niat dia. Niat tadi sebelum tadi usolli. Itu bukan niat. Itu lafaz niat. Faham? Tak faham? Tak faham nanti. Yang tak tahu. Itu apa ini? Niat itu juga. Salah. Tak sah ke niat ini? Tak sah. Bisa sah niat tak sah semayang. Tak sah dia. Allah. Kan tak dibaca tak? Semua ni. Adalah ustaz baca kat sekolah. Perbuatan Andra baca. Habis dah kerja, dah apa tak ada masuk kelas ke, ikut daurah ke tak ada. Alah ustaz, sibuk kerja, dia kata muncullah ini datang. Ini saya ajak lah, saya ajak kalau mana datang sini, belajar sini. Muncul Allah baru ni awak datang, kalau tidak awak tak tahu dia mati. Kakak, kali 43, banding 15, tahu tak? Ada 28 tahun, nak kena berapa pada tahu, tidak? Pertama salah. Ini saya datang wajib-wajib ini. Tengok wajib-wajib masalah niat. Habis. Ini yang banyak berlaku pada kebanyakan masyarakat. Mereka tak ambil berat macam mana nak mengusahakan. Mereka tak ambil berat nak duduk belajar. Mereka tak nak. Tunggu mereka. Kadang ada bayuran sikit, tak datang juga. Kadang datang pejabat, tak nak datang. Bagi alasan ada bijikan luar alas dia kata pejabat dia tahu lah. Kalau majikan terpaksa, wajibkan datang. Datanglah dah wajib datang. Bila orang datang dia terpaksa, muka memang muka dah hafal. Kejam je. Dia jam kat dinding. Dengan handphone. Kenapa tak bunyi yang kejam? Bukan dia kawasan. Tahu tak dalam keadaan dia ni tak faham apa-apa semua dia kan. Betul lah. Betul lah kalau Allah tak nak bagi ilmu kita paksa diri kita masuk dalam ni, ni. Itu yang ngantuk, itu yang menyampang, itu yang kata bila nak berhenti. Tak penat ke dia berdiri sampai setengah 90, tak penat. Dia makan supplement apa? Kalau otak supplement apa? Kau dengar aku cakap kau baca. Betul. Abang boleh dengar ni. Jangan terus banyak sah. Jangan nanti mati menggigil, mati nanti menjerit tak nak baca. Jangan ini amal soleh firman taraf tu. Aku nak buat amal soleh yang tinggalkan ya Allah. Aku cuba boleh. Baru nak belajar, baru nak ngaji, masa tu dalam hati mana belum ngaji lagi. Betul kan niat? Faham tak tertib? Ini adalah pelakon hati. Usolli itu bukan niat. Usolli itu lafaz sunat. Yang Imam Syafi'i kata membantu akan hati. Jadi niat ini kena masuk dalam ringkas dia qasad, ta'arud, ta'yin. Ini rukun niat. Sahaja aku solat, itu qasad. Fardu, itu ta'arud. Subuh, itu ta'yin. Kalau kita niat sahaja aku solat subuh tak sah. Kenapa? Tidak menetapkan amalan itu fardu. Fardu tak ada. Mana rukun niat tak ada. Ni rukun niat 3, dia macam 2 sahaja aku solat subuh. Fardu tak niat. Tak sah semayang. Tak semayang, macam tak semayang. Bangun pagi dan nak sini penat. Orang berlaku dah sampai, bagus. Tapi salah niat. Saya biasa jumpa orang pencin tanya ni soalan ni lah. Tak, sebenarnya wajib-wajib ni ke mana niat ni? Saya tengok muka saya nilai nombor 2, nombor 3. Pada cerita di bawah pencin dia tahu kerja jabatan-jabatan ni. Bawah pencin baru nak belajar ni yang wajib. Tapi itu mujurlah dapat belajar. Walaupun kata lambat-lambat baru belajar, moga abang aku dengan dia kan. Tahu tak lama ni dia salah, dia berterusan dan dosa. Sebab orang berhadap kalau semayang hukumnya haram. Orang yang wudhu tak betul, Allah Akbar dosa. Kenapa? Dia ada kecil.
Allah Akbar dosa. Berapa? Dia ada hadap kecil. Lepas tu mesti betul-betul ada wuduk. Mesti belajar padu wuduk. Mesti belajar syarat sah wuduk. Mesti belajar padu mandi. Ada 3. Syarat sah mandi ada 11. Padu wuduk ada 6. Syarat sah ada 12. Mesti belajar semua ni. Belajar sekali. Maka masa lama mesti belajar berapa? Belajar. Untuk pakai selama hidup. Jangan salah ibadah. Ibadah. Ni tak masuk syaitan datang ganggu. Dulu Abang Razak anjing, dia cerita. Dia tengok, saudara dia ke siapa? Perempuan. Mana satu apa ni? Mana satu apa ni? Betul mati. Kenapa dia tak betul? Waktu tu syaitan datang. Datang buku mak, datang buku bapak. Ni abang kau ni. Tengok, ya Allah, abang aku. Aku dah mati 20 tahun lalu. Dia kata tau. Aku nampak orang Islam kena baling ke neraka. Ini memang dia tak dikatakan. Aku nampak orang Kristian dan orang Islam diarah ke surga. Wahai anakku, kau ada masa. Cepat niat masuk Kristian. Cepat niat masuk ni. Cepat niat masuk ni. Kalau dia tak ada hidayah, dia tak ada akidah, dia tak belajar, Allah tak diberi pertolongan, dia niat masuk agama lain, dia kekal neraka. Hapus benar tu. Yang tadi kata mak bapak lama ni. Inilah setan. Ini yang dipakai kata setan. Itu dia. Kita dah belajar tu tak? Kita tak mantap. Goyang waktu nak ni. Goyang waktu nak mati. Mati kufur. Oh, ini paling menakutkan. Tapi dia kata bang baca tauhid. Baca betul. Baca satu. Baca dari kecil. Jangan berhenti. Ustaz buat kelas. Dekat surau-surau. Bawa kitab. Duduk depan. Yang duduk kat luar, yang duduk kat dinding, suara kaki pinggang, tak pun duduk kat dinding. Belajar betul, ambil ilmu betul, amal betul, cakap dengan Tuhan. Ya Allah, aku nak berterima amal aku. Inilah usaha yang dapat aku lakukan dengan belajar. Faham tertib tu apa? Kita baca Fatihah ada salah. Fatihah ni ada 10 syarat. Betul lah 10 syarat. Jadi kita rukuk. Rukuk tak sah. Kenapa? Rukuk ni tertib dia, lepas Fatihah rukuk. Lepas rukuk tidak. Waktu iktidal ni, Allah liman hamidah. Iktidal ni adalah syarat dia pertama bangkit iktidal setelah sempurna rukuk. Kenapa? Memelihara tertib. Kalau iktidal ni kita buat sebelum rukuk, rukuk yang salah. Itu nama. Tak salah iktidal. Sebab rukuk salah. Rukuk iktidal sah, syarat pertama mesti rukuk sah. Berapa syarat rukuk? Turun rukuk setelah sempurna Fatihah. Turun rukuk dengan pasal rukuk. Turun rukuk tunduk pada kadar tangan boleh pegang lutut. Ada tu maknanya pada rukuk. Tapi belum nampak sebagai tu. Kadang dia kata apa urusan undang-undang. Dia tanya benda belakang. Itu dia dah tua tau. Dia tukar dalam ni. Berapa ya? 10. 10 kan 20. 10 kan. Nak berapa? 10. 20 ya? 20 ya? Sampai 20. 10 suku Ustaz, 10 suku. Okey. Jadi sekarang ni apa yang penting ni kena tahu rukun ni. Okey, tengok rukun ni nampak tak toleh kanan toleh kiri tak? Ada tak dalam rukun fikih? Tak ada. Maknanya toleh kanan toleh kiri hukum dia sunat. Banyak orang cakap toleh kanan wajib, toleh kiri sunat. Banyak orang cakap. Kadang-kadang saya kata orang ni pun tak ada yang cakap. Toleh kanan wajib, toleh kiri sunat. Jawapan dia, toleh kanan sunat, toleh kiri sunat. Sebab perbuatan toleh tak ada dalam senarai wajib. Kalau kalian yang macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bangun. Sah. Tak toleh pun. Toleh tak wajib. Katakanlah imam tiba saya kena bengok. Kau bengok tak bengok? Itu tahu bila. Imam bangun tidur tu senyum.
Tidur belah kanan, dia tidur. Anak-anak semayang subuh, tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh, dia tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat belakang dia cakap. Tapi motor minta. Sorry, imam tak boleh kanan. Imam dah kena ngomong ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sah, imam tak boleh kanan. Bukan tak sah, kau tak belajar. Kenapa? Boleh tak wajib? Katakan imam sihat, kita tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Maaf dah belakang dah mula cakap ni. Bukti-bukti belakang dah mula-mula berfatwa. Sorry. Subhanallah. Tak sah, aku tak belajar. Tak belajar. Kalau imam sini, kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Main salah. Tak. Atau imam ni dia kata, saja dia buat kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Sah. Tetapi imam ini memerlukan rawatan. Pergi bawa dia hospital. Apa benda nering benda ni? Tanya dulu, kenapa mam kiri? Saja, aku kan tidak. Mam, sunatlah makanan tahu, ada. Atau ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun perlu rawatan. Cepat-cepat panggil ambulans, jabatan psikiatrik. Gila ni. Pahaman aku bawah ni. Jangan jadi imam ni. Tapi dia kata sah, memang sah. Tapi kau tak betul. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dia dengar betul. Salah. Lepas tu buat bunga yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kenapa dah? Orang depan nampak pipi kita semua. Bukan begini. Kita nampak pipi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni. Ini dekat turun ni. Patah balik. Tengok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Macam perkataan yang membuat. Betul tak? Ada gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gini pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Macam-macam style. Tidak ikut macam mana mantan Nabi buat. Ada bentuk mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak salam ni pada kiblat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu nak baca sunat tak apa lah. Allahumma inna nas'aluka wa jannah. Ada sikap sapi yang senajah cakap. Betul? Pada Malik. Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas imam beri dua salam. Jadi semua orang berdua dekat. Imam baru salam berdua, baru semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau orang berdua serentak, semua orang akan serentak kanan. Ini ada yang cepat, imam baru salam satu, bila berak. Sah. Jadi tak semula. Jadi bila kita pergi belah kanan, dia dah pergi belah kiri. Kita tengok muka dia. Ada yang buat lawak. Ustaz, saya kalau mana berada lah. Saya kalau bersalah, kalau saya kanan ke kiri. Biarlah, muka dia lawak lah. Tak apa, muka dia lawak tu dimasuk baca lawak boleh menang. Ada orang muka dia tu, jadi muka dia, kenapa betul muka dia? Ada orang tengok muka dia makruh. Ada satu masalah kat rumah, tengok muka dia masalah ibu. Datang buang muka siapa dia? Ayo, kan? Bukan, aku tahu dah bukan tentera. Saya dekat maritim kan, hebasan tu. Saya dengan orang ni. Kita ni bila dapat semayang, jadi saya jadi imam, lah. Dia akan datang, dua orang akan datang. Ada 2-3 orang, kalau di salam, macam kita ni boleh kan? Ya ni. Kalau Allah Muhammad itu, kita tahu dah apa ni. Ni, kalau Allah Muhammad. Macam tu. Hormat ke kanan, hormat cek. Up, 2, 3, potong, tinggal. Mana? Ya, apa-apa bekas pintu kan?
Betul tak? Kalau kan tentera polis kita dah ada. Tentera kan? Mesti tahu check out 2-3 betul ni kan tak biasa. Saya dulu Satria, pokoknya macam yang salam pun saya di rumah makan. Ya, nak keluar lagi. Tu belajar. Cek, ini kiri ni cek. Ni deformat ni. Cek, ni cek. Bila masuk ni, up. Lepas tu, tekalkan tangan. Lepas tu, ni tapak kira. 2, 3, potong. Tinggal. Saya denda sebab tu. Orang tak benda, terbaki. Orang kata lenggang, orang kata potong, pun tak kuat. Nanti juga masjid bunyi. Orang masjid bunyi. Kalau apa, awak buat baik-baik. Mak bapak awak terima awak. Nanti sebenarnya tempat lah nak tambah barisan. Kami 4 kerja. Ibu terima awak. Mak datang di kampung bawa adik. Buat betul. Check up. Rupanya kita benda. Sampai sekarang dah lupa bapak. Check up 2, 3, 4, 5 tak lupa. Saya tak lupa. Saya tengok dalam kemasaan. Saya ingat check up 2, 3, 4, 5. Boleh ingat perkataannya 2-3 potong legal. Punya berkesan cikgu tu ada hati dia. Tapi bagi dia lah. Ini orang cikgu ni Jawa. Dia ada pakai jam pekak tu. Dia kena dia pakai jam. Orang kata jam pekak pakai warna. Dia bawa. Apa? Mana macam kulit-kulit orang cincin tu. Dia kata baju, betul. Cikgu kan, cikgu tentera ni. Cikgu dalam belakangan dia, SDN ni pergi. SDN ni pergi, tak, dia juga. Ada disiplin dia sendiri. Dan tentera ada disiplin sendiri. Ada tabir dia, cara tabir dia. Kalau polis macam mana, kalau tentera macam mana, ada cara tabir dia. Itu dengan manusia. Dengan Allah ni dia kena buat betul-betul. Cara diri dia kena betul, cara rukuk dia betul. Jangan banyak buat gerakan yang batalkan solat. Okey, kita dulu Dulu guru tidur ni. Kalau dia pilih dia. Kalau dia di mana? Tengok Tengok kaki dia. Kiri kanan dia. Biasakan rukuk ni sebentar bagi lagi. Allahu liman hamidah. Ini turun, jangan begini. Turun, terus turun. Kalau nak angkat dua, gunakan anggota kecil. Ni, bunyi lagi. Apa tangan yang gerak? Angkat lagi. Gerak. Apa tangan yang gerak? Bunyi lagi. Kalau tangan gerak, bunyi jari ni. Runtuk dengan jari ibu jari. Angkat. Ni pun ada angkat ni. Memang macam ni yang anggota besar. Ni tak gatal lagi, tapi dia ada move belakang dah. Mungkin dia juga gatal. Angkat. Kalau tak angkat apa? Kalau tak angkat boleh, tapi jadi habit. Angkat. Anggota kecil. Tangan tangan boleh gerak. Kalau baru gigi batal. Walaupun tangan tak gerak, tidak gerak, kalau tangan gerak batal. Jadi kalau baru letak tangan ini. Kita nak tangan muka. Batal gigi pula. Batal gigi pula. Batal gigi pula. Begini. Apa main macam ni? Buat air dia buat air. Okay. Tapi cara garuk betul. Apa? Jangan gerak tapak tangan. Garuk gini batal. Tengok bayang imam begini. Kena barakah. Kenapa? Ini batal ni. Cik Alimah tutup mic. Ini batal. Ada orang bayang. Betul lagi. Saya bawa orang yang buat dalam dalam Islam. Kenapa orang tak ada rukuk begini? Bukan budak-budak, orang tua, budak-budak tak pernah. Rukuk. Saya lupa saya itu macam ini. Allah Akbar. Saya kenapa macam ini? Mungkin dia sakit. Macam mana nak keluarkan ni? Ayah?
Mana nak makan tak ini. Ini ada berbunuh kan? Tengok tak dah terlelap dah banyak company. Aku bagi begini ya. Saya angka baik ya. Orang tua. Ini kan? Atau mungkin sakit lah. Kunci ni. Kunci awam. Tak, mak macam je lah. Kunci awam. Jangan nampak awam macam ni. Mereka apa hal ni? Ni, betul ya? Apa ni? Rupanya dia memang gitu. Saya pergi naik motor. Motor dua naik motor pergi masjid. Dia tak motor. Okey, tak pertama yang tak tahu. Memang terbiat diriku. Tapi kalau kat luar dia duduk dan sembahyang, tak tahu dia macam apa dah tu. Accident. Dulu masa saya anak dua, saya meeting dekat Kopandan, Kompleks Sukan. Kompleks Sukan ni dulu tempat tu, tempat Nasrul Haq. So, kita sila Nasrul Haq ni. Jadi Nasrul Haq ni dah diharamkan. Jadi jabatan kemuliaan ni tak bagi beberapa surat berarti. Jadi kuat meeting dia kosong lah. Jadi yang jaga dengan seorang lelaki namanya Pak Wan. Pak Wan ni kawan dia, kawan saya. Jadi dia ajak kami meeting nak dapat orang. Meeting malam-malam. Abang Maghrib tu pun motor meeting. Pak Wan ni macam itu. Dia kena meeting kan? Jadi dia kata, Pak Wan, kenapa Pak Wan? Aku tak tahu, dulu aku pergi dia, dia tak nampak dia. Jadi segera, dia tak boleh buat apa kampung dia. Dia apa dia? Sampai sekarang. Yang meeting ni, 5-0. Saya muncul tahu tu. Dia pun tahu tu orang tahu. Tapi dia ni sangat baik. Lepas tu dia order semua, dia bawa kami makan. Dia jadi Pak Wan ni. Kalau semayang itu, kalau sakit tak apa. Kalau tak. Lepas tu nak kena semayang ni, nak kena tengok keadaan kita kat luar. Kalau dekat luar, lepas tu kita kena tengok bila semayang, bila rukuk, bila sujud, jangan gerak, jangan buat ini. Sujud ni turun terus. Turun lutut dulu, betul? Sunat dia, tangan dulu, betul? Dahi, betul? Hidung. Betul? Kaki kanan ni tekalkan. Allah Akbar. Turun balik. Allah Akbar. Bangun rakaat kedua, istirahat. Tolak tangan ke bumi dan bangun pada rakaat kedua. Nampak tak kaki kanan saya tidak bergerak? Tidak bergerak dan bersujud. Tidak bergerak dan bersujud. Saya rukuk, bukit kaki yang ini. Saya itidal, saya turun sujud, ikut sunat dia, turun lutut, turun tangan, turun dahi, turun hidung. Okey, kaki kanan saya tidak bergerak. Allahu Akbar. Sujud balik, kaki ni tak gerak. Allahu Akbar. Bangun dari awal. Allahu Akbar. Bangun rakaat ketiga, kaki ni tak gerak. Angkat tangan, rakaat ketiga. Okey. Kaki kanan tak gerak. Gerak tak apa. Kawasan mayang. Tapi tidak sempurna. Sempurna. Tapi tidak sempurna. Okey, faham Okey, cukup kita berhenti. Sekejap, sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masa ni, waktu ni tuan-tuan dan puan-puan boleh sarapan pagi sampai pukul 10.30 insyaAllah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, madrasah kita ini akan naik taraf menjadi masjid
tidak lama lagi setelah modal yang dikendaki sebanyak 12 juta. Oleh itu, saya harap kalau tuan-tuan ada kelebihan, kita ada sediakan tabung di belakang untuk pembinaan masjid. Jadi sama-samalah kita menderma untuk mendirikan masjid di Aman Salah Bali. Dan persilakan tuan-tuan untuk ambil makanan dan terus makan. Di samping itu ingat tolong jagalah sama-sama kita kebersihan di madrasah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.